Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di ruangan kaunselor berdaftar Dr. Muhammad Zahrin, dan pada hari ini saya ingin membicarakan berkenaan tentang latar belakang um, kerjaya saya sebelum saya berjawatan sebagai ahli psikologis dan juga kaunselor berdaftar. Jadi sepintas lalu, untuk makluman netizen, para pendengar yang saya hormati sekalian, saya Muhammad Zahrin bin Mazahir, yang kini merupakan seorang kaunselor berdaftar. Dan kalau diikutkan, sebelum saya berkhidmat sebagai pegawai psikologi, saya berkhidmat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada waktu itu dikenali sebagai Inspektor Kesihatan. Jadi bila kita sebut pada Inspektor Kesihatan tu, barangkali bagi rakan-rakan yang senior, yang agak yang terdahulu, Inspektor Kesihatan merupakan salah satu perjawatan penting di Perkhidmatan Awam, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana ia membekalkan bekalan air di luar bandar. Okey, dia menyediakan program sanitasi. Program sanitasi. Selain itu, dia juga mengambil sampel-sampel bekalan air yang terawat di loji yang di bawah JPA, dan juga aktiviti yang berkait dengan kesihatan sejagat. Jadi selepas daripada Inspektor Kesihatan, pada waktu itu grade U8, tahun 2005, profession Inspektor Kesihatan diubah pada jawatannya sebagai penolong pegawai kesihatan persekitaran, pada waktu itu grade U29. Jadi Alhamdulillah, saya dapat merasailah jawatan sebagai Inspektor Kesihatan. Kalau orang kata inspektor ni adalah penyiasat, ya, of course dia penyiasat, dan dia lebih siasatan dari aspek kesihatan awam, khususnya yang berkait dengan demam denggi, malaria, selain daripada itu penyakit-penyakit HIV, penyiasatan kes keracunan makanan dan sebagainya. Itu antara profession di bawah Inspektor Kesihatan. Dan bagi 2005, perjawatan Inspektor Kesihatan diubah kepada skim penolong pegawai kesihatan persekitaran, yang mana pada ketika itu PPKP ni, orang dikenali sebagai PPKP ni, baru lagi orang masyarakat ataupun orang tak mengenali PPKP. Tetapi dalam bidang kesihatan, bidang paramedik, PPKP dikenali sebagai penolong pegawai kesihatan persekitaran, yang mana ia lebih menjurus kepada aspek environment. Environment ni secara holistik, dan bila diikutkan perjawatan ataupun tugas bidang utama dalam profession PPKP adalah dia lebih kepada beberapa unit lah. Antaranya unitnya adalah unit food, unit kualiti dan keselamatan makanan, unit HIV AIDS, unit TB dan ada juga kusta, unit bekalan air luar bandar BAKAS, unit KMM kualiti mutu air minum, KMAM Kemam, unit unit promosi kesihatan, health promotion, unit kawalan penyakit bawaan vektor, dan juga lain-lain tugas-tugas yang diminta lah untuk melakukan any investigatif ataupun penyiasatan lanjutlah sebagai tugas PPKP. Jadi selain daripada itu, di bawah unit inspektorat lah, dia ada satu unit inspektorat, yang mana unit inspektorat di bawah PPKP ni tugas dia adalah dia menguatkuasa undang-undang yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan berdasarkan kepada Akta Makanan, di bawah Akta Makanan, Akta Pencegahan Kawalan Penyakit Berjangkit CDC, Akta Pengawalan Kawalan Hasil Tembakau, dan juga di bawah akta-akta kesihatan ni, contohnya kawalan serangga dan sebagainya. Dan apa yang dilakukan dalam unit berkenaan adalah menyediakan ID, file ID ni, file yang mana
untuk melakukan pendakwaan terhadap kes-kes pelanggaran yang controversial lah dari segi pemakanan, kualiti makanan ataupun isu-isu yang membabitkan salah dari segi perundangan kesihatan. Ini salah satunya. Dan seperti selalu pada hari ini peranan PPKP bukan saja memberi fokus kepada unit berkenaan, malahan PPKP juga terlibat dengan kawalan pencegahan, antaranya melakukan aktiviti ACD ataupun Active Case Detect, yang mana kalau kata kes-kes yang melibatkan COVID-19 dan mana-mana individu yang melanggar peraturan dan akan dikenakan compound dan sebagainya. Jadi peranan PPKP ini adalah penguatkuasa terhadap sebarang pelanggaran yang dilakukan oleh orang awam, especially dari segi kes yang melibatkan kes merokok pun dikenakan compound, dan PPKP ada kuasa untuk memberi compound kepada pesalah yang menghisap rokok ataupun kawal hasil tembakau yang digazetkan di kawasan larangan merokok. Ini antara peranan bagi PPKP bagi 2005 sampailah hari ini. Dan alhamdulillah profession PPKP ini semakin berkembang dengan adanya rakan-rakan yang membuat ataupun menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam kesihatan persekitaran. Dan saya juga merupakan antara ahli yang mana batch yang pertama lah menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda kesihatan persekitaran dengan kepujian di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan alhamdulillah hari ini profession bagi PPKP bukan saja hanya tertumpu kepada grade U29, U32, malah U36, dan sekarang ni grade-nya sampai ke peringkat pegawai kesihatan persekitaran. Ini salah satu profession yang berkembang seiring dengan paramedik yang lain, yang mana rata-rata yang mempunyai ijazah sarjana muda mendapat tawaran sebagai pegawai kesihatan persekitaran grade U41, ada yang U44, ada U48, dan ada yang grade 52. Dan ini antara perkembangan yang sehat dan bagi salah satu impact kepada profession PPKP. Jadi ini merupakan salah satu pengalaman yang cukup berharga lah, sebab saya berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai inspektor kesihatan, sebagai penolong pegawai kesihatan persekitaran, dan seterusnya sebagai tenaga pengajar kepada penolong pegawai kesihatan persekitaran, lebih kurang hampir 10 ke 12 tahun. Jadi dalam tempoh 12 tahun ni pengalaman yang saya timba ni pelbagai, dan apabila kita sentuh si aspek pekerjaan atau profession PPKP, of course pengalaman saya berhadapan dengan isu-isu masyarakat, khususnya yang melibatkan makanan, sebab tugas kita mengambil sampel makanan, kita buat pendakwaan terhadap kesalahan conservation makanan yang dijual ataupun makanan yang diperkelang dan sebagainya. Ini antara cabaran utama, dan sebagai penguatkuasaan kita tak terlepas daripada pelbagai ujian, antaranya kecaman, okey, dan juga ada ugutan, dan lain pada itu kadang-kadang kita ni bertarung dengan maruah diri kita. Ini antara cabaran-cabaran sebagai inspektor kesihatan ataupun penolong pegawai kesihatan persekitaran. Dan sudah pastinya hari ini profession PPKP ataupun profession PKP perlu diangkat seiring dengan kemajuan sejagat. Walaupun pada ketika ini saya beralih arah lah daripada profession kesihatan environmental health officer kepada aspek psikologis ataupun kaunselor berdaftar, tetapi saya nampak bidang perkhidmatan ini, bidang perkhidmatan PKP atau PPKP ini amat-amat diperlukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, malahan bukan saja di peringkat KKM, ia juga diperlukan di seluruh PBT, yang mana peranan bagi PPKP lebih memfokuskan kepada environment health. Mana environment ni dia menjurus aspek kesihatan awam, dan sudah pastinya saya sebagai
X ataupun bekas daripada perjawatan berkenaan, saya cukup bangga di atas pencapaian yang ada hari ini, dan saya yakin dan saya percaya perkhidmatan PPKP semakin diterima pakai dan diperluaskan lagi kekuatannya. Malahan untuk mensejahterakan masyarakat, peranan PPKP bukan hanya tertumpu di aspek pendakwaan semata-mata, malahan dari segi education, kesihatan persekitaran ataupun hebahan-hebahan berkenaan tentang penyakit berjangkit, penyakit tak berjangkit, dan juga peranan yang dimainkan oleh bahagian inspektorat ni lebih fokus kepada memberi pendidikan secara holistik kepada pengelang, pembuat dan juga dari segi aspek teknikal, yang mana ketika ini masyarakat ataupun pengelang memerlukan knowledgeable dari segi kaedah HACCP, GMP dan sebagainya. Dan sudah pasti saya percaya bahawanya dalam profession pegawai kesihatan persekitaran hari ini, dia lebih memfokuskan kepada aspek kawalan penyakit, khususnya penyakit berjangkit dan penyakit bawaan vektor, ya, dan juga dari aspek keselamatan dan kualiti makanan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dia lebih fokus kepada kawalan mutu air minum, kemang, yang mana hari ini isu-isu yang membabitkan pembuangan bahan toksik ke sungai, ke laut dan sebagainya. Peranan PPKP inilah diprioritaskan, diperluaskan. Okey, yang selain pada itu adalah dia memberi fokus kepada perundangan dan penguatkuasaan kesihatan. Ini antara profession yang cukup bernilai dan berimpak tinggi. Selain pada itu, dalam profession inspektorat juga, ia menjurus kepada pengurusan dan analisis data yang dikumpul, data yang di-analyze, dan data berdasarkan adalah sebagai salah satu researchnya, dan macam mana untuk dia nak mitigasinya untuk pengawalan sebarang penyakit berjangkit. Okey, lain pada itu, apa yang saya nampak kat sini, dalam proses intervensi ataupun merancang dalam program intervensi, khususnya lah dalam profession inspektorat ataupun penolong pegawai kesihatan maupun penolong pegawai kesihatan persekitaran, intervensi yang paling utama sekali pada hari ini bukan saja menjurus dari aspek pekerja, tetapi diri sendiri. Kita motivasikan pada diri kita ni dengan elemen-elemen counselling, dengan elemen spiritual, dengan elemen psikologis, yang mana setiap ahli di bawah tanggungjawab PPKP ini akan memberi impak yang terbaik, khususnya kepada masyarakat di luar sana suatu hari nanti. Dan insya-Allah sekali lagi saya mendoakan supaya profession PPKP, malahan profession inspektor kesihatan, public health inspector pada dulunya yang gah dan kini semakin menjulang dengan lebih tinggi lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ruangan Kaunselor Berdaftar Dr. Muhammad Zahrin. Stay tuned. Assalamualaikum.